tuan dapat ikut sekerat-sekerat, tapi saya bikin rakaman dia siri 1, siri 2 sampai habis nota ini. Jadi siapa yang tak dapat ikuti boleh tengok dalam internet ya. Dia ada internet, boleh tengok ya. Boleh tengok siri 1, siri 2 nak khatamkan dah. Nak khatamkan sebab kita waktu tak ada nak bikin yang daurah yang tetap, tak kesempatan waktu dan Ramadan dah dekat. Surat 8, perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Kita sudah bincang tentang niat sembahyang. Yang pertama ialah bersetubuh dengan sengaja. Baik, kita akan masukkan di sini ialah apa maksud bersetubuh, apa maksud dengan sengaja. Dan apa maksud bersetubuh itu ialah lidi celak masuk ke dalam tabung celak. Apabila lidi celak masuk ke dalam tabung celak dengan sengaja, maka batallah puasanya. Batallah puasanya. Maksud sengaja ialah apa? Maksud sengaja ialah tidak lupa. Itu ada notanya, ambil. Tidak lupa dan tidak dipaksa orang. Tidak lupa, tak dipaksa orang. Lupa bulan puasa ataupun puasa sunat umpamanya, lupa betul-betul lillah ta'ala, lupa tak ingat langsung yang dia berpuasa bersama dengan isterinya. Bersama dengan isterinya, alamak dah habis selesai semua. Ini bulan puasa lah, astagfirullahaladzim. Tak batal puasanya kalau lupa dengan sengaja. Ataupun dipaksa orang. Dipaksa orang bulan puasa, ditangkap orang jahat, dipaksa buat perkara ini. Dipaksa buat perkara ini, apa, dah dapat notah. Ambil notah, ambil. Apa, dipaksa orang jahat untuk buat perkara ini, maka lakukan perkara ini, maka tak batal puasanya kalau kena paksa, ya. Tapi kalau dalam dipaksa itu dia merasa kelazatan, dia merasa enak juga, kebetulan juga, batal puasanya. Asal itu Allah Ta'ala saja mengetahui rela tak rela hatinya. Allah Ta'ala saja mengetahui. Baik ya. Maksud bersetubuh ialah apabila lidi celak masuk ke dalam tabung. Lidi celak masuk ke dalam tabung. Kita akan bincang apa makna lidi celak, apa maksud tabung, ya, dan apa maksud masuk. Baik, yang nama lidi celak hanyalah alat kelamin lelaki sahaja, zakarnya sahaja. Lain-lain tidak, bukan disebut sebagai lidi celak. Seperti jari bukan lidi celak. Saya harap ya, yang muda-muda khususnya, tolong balik bukalah internet saya daripada siri 1, hari ini siri 2, hari saya taruhkan nama siri 2, siri 3, kuliah Ramadan siri 1, siri 2, siri 3. Tolong tengok sampai khatam. Ini hukum fiqah mengenai puasa, jadi kita tahu semuanya. Tahu, dapat tahu dengan seberapa lengkap yang mungkin, jadi sempurna puasa kita. Kadang-kadang orang dah puasa sampai berpuluh tahun kok tak tahu batas-batas batal puasa, tak tahu. Allah, tak sepatutnya. Ini fardu ain tau. Ini bukan ilmu tinggi, ini ilmu asas. Sepatutnya sebelum akil balik kita dah kena tahu ilmu ini. Yang ada kebanyakan kita orang-orang apa, tuan-tuan haji ya, ini sebagai ulang kaji lah, sebagai ulang kaji. Bagi yang muda-muda yang ada baru pertama kali dia dengar. Baru pertama kali dia dengar, sayangnya kalau tak dapat dengarkan sampai ketua nanti tersangkut ilmunya. Baik, maksud masuk lidi celak ke dalam tabung, maksud lidi celak ialah alat kelamin lelaki sahaja, alat kelamin lelaki sahaja. Jadi kalau seorang lelaki memasukkan jarinya ataupun lain umpamanya lidahnya, ini fiqah ya, kita kena cakap ya, masukkan ke dalam tabung, tak batal lah puasanya. Perempuannya batal, laki-lakinya tidak batal, kerana yang dimaksudkan dari laki-laki hanya lidi celaknya sahaja. Baik, itu maksud lidi celak saja. Dan lidi celak apabila masuknya, walau tak keluar mani sekalipun, walau tidak apa, lidi celaknya tidak dalam keadaan terangsang sekalipun, batal puasanya. Tak terangsang, tak rasa lazat sekalipun, tak bersentuhan kulit sekalipun, kerana lidi celak dipakaikan alat pelapik. Lidi celak dipakaikan alat pelapik, masuk ke dalam tabung, tak batal. Walaupun lidi celak masuk ke dalam tabung, tidak mengenai tabung, tidak kena pada tabung. Macam mana tu? Pada tabung dipasangkan macam terowong, dipasangkan tiup, maka lidi celak boleh masuk ke dalamnya. Asal bertemu dua khitan, iaitu apa, kadar gaib kepala lidi celak, batallah puasanya. Selagi belum batal, sebab itu perempuan batal dulu. Perempuan batal puasa lantaran sebabnya kemasukan sesuatu ke dalam saluran terbuka. Sebelum yang nama persetubuhan berlaku, perempuan dah batal dulu. Lelaki hanya batal kemudian, apabila gaib kepala lidi celaknya, baru laki-laki batal. Sebab itu laki-laki yang kena kafarah satu orang saja, perempuan tidak kena. Perempuan tidak kena.
Jadi apabila raib kepala lidi celaknya, barulah batal puasanya. Bagi lidi celak yang ada kepala. Bagi lidi celak yang ada kepala, walau kepalanya tu umpamanya luar biasa panjangnya daripada kepala yang biasa sekalipun, asal dia kepala asli, raib kepalanya, baru batal puasanya. Baru batal puasanya. Bagi lidi celak yang tak ada kepala, maka ikut ukuran kepala-kepala yang biasa. Pergilah buka buku-buku biologi, tengok yang nama kepala lidi celak tu berapa sentimeter, maka begitulah hukumnya, berapa sentimeter masuk ke dalam tabung, batal puasanya. Ya, batal puasanya. Baik. Yang nama tabung pulanya, yang nama tabung pintu hadapan ataupun pintu belakang. Pintu hadapan ataupun pintu belakang, sama ada yang halal ataupun yang haram. Pintu hadapan sama ada isterinya punya ataupun zina punya, na'udzubillah min zalik. Ya. Pintu belakang sama ada perempuan ataupun laki-laki. Pintu hadapan ataupun belakang sama ada manusia ataupun haiwan. Pintu hadapan ataupun belakang sama ada hidup ataupun mati. Pintu hadapan ataupun belakang bercantum ataupun bercerai. Manusia ataupun haiwan. Baik, kalau kita bilang pintu belakang tu, lelaki masuki lelaki pintu belakang, lelaki masuki pintu belakang wanita, batal. Ini hukum ya, kita belajar fiqah semua disebut gini. Tetapi kalau seorang laki-laki masukkan lidi celaknya ke dalam pintu hadapan wanita khunsa, wanita khunsa tak batal puasanya. Kenapa? Kalau khunsa dia ada dua alat kelamin. Mungkin dia laki-laki, mungkin dia perempuan. Jadi apabila dimasukkan lidi celak ke dalam tabungnya, kita anggap mungkin ketika tu dia laki-laki. Ini tak dikira sebagai tabung, dikira sebagai lubang ekstra. Nah, begitu ya. Begitu juga lelaki khunsa. Masukkan lidi celaknya ke dalam mana-mana tabung yang kita katakan tadi. Masukkan ke dalam mana-mana tabung, tak batal puasanya. Kenapa? Dia ada dua alat kelamin. Maka pada ketika ini dia ditanggungkan, mungkin dia perempuan, maka lidi celak itu disebut sebagai daging ekstra. Begitu ya. Jadi laki-lakinya kena laki-laki sempurna, perempuan kena perempuan sempurna. Baik. Tabung tadi kita mengatakan lelaki ataupun wanita, manusia ataupun haiwan, dengan kambing ke, dengan apa ke, umpamanya, batal puasa. Haiwan ini menyentuh alat kelaminnya, tak batal wuduk, kerana tak timbul lazat. Tak timbul lazat, ya, tak timbul lazat. Tetapi memasukinya batal puasa dan mewajibkan mandi kerana hasil lazat. Ya, begitu ya. Itu apa? Haiwan. Hidup ataupun mati. Jumpa mayat umpamanya. Dia periksa mayat, cek mayat, tiba-tiba mayat wanita. Dia buat tak baik dengan mayat itu, batal puasanya. Batal puasanya. Ya, hidup ataupun mati. Bercerai ataupun bercantum. Ada seorang mati, perempuan mati, dikerat-kerat orang. Ini kolek mayat, cari mayat. Jumpa tangannya, jumpa sikunya, jumpa tengkuknya, jumpa telinganya, jumpa tabungnya. Jumpa tabungnya, orang laki-laki ni pakai tabungnya, dia sedang puasa. Batal puasanya. Kerana masih disebut sebagai tabung. Kecuali dah dibelah. Dah dibelah maka tak disebut sebagai tabung. Namanya ialah apa? Daging. Namanya daging, ya. Begitu hukumnya. Itu lidi celak masuk ke dalam tabung, ya. Lidi celak masuk ke dalam tabung. Apabila lidi celak masuk ke dalam tabung, batal puasanya. Batal puasanya, ya. Lagi kena kafarah, nanti kita akan sebut. Apabila seorang laki-laki memasukkan seluruh tubuh anggotanya ke dalam tabung, seluruh badan masuk dalam tabung, macam mana? Batallah puasanya. Kok macam mana kok dia masuk dalam tabung? Tabung ikan paus. Kan ini hukum fiqah. Hukum fiqah kan macam-macam ya. Tabung ikan paus sebesar-besarnya terdampar di pantai. Kita pulaknya saintis nak kaji haiwan. Tersampai saja orang Jabatan Museum sudah tunggu. Jabatan Museum bilang, kita tak izin awak belah ini perut ikan paus. Pasal kita nak keraskan, kita nak simpan di museum sebesar-besar begitu. Jadi macam mana saya nak kaji ni apa dalam perut dia ada? Sukati awak. Awak boleh masuk daripada mulut dia ataupun awak masuk dari tabung dia. Sebab ikan paus ni sangat besar. Umpamanya lah ikan paus ke, dinosaur ke, umpamanya lah satu haiwan.
Maka ini pun saintis, dia pakai baju selam apa semua, pakai oksigen. Dia nak masuk mulutnya, takut. Alamak, giginya tajam-tajam. Aku terkena, nanti putus kepalanya. Masuk, tak apa, boleh masuk dari tabungnya. Masuk dalam tabung ikan paus. Masuk dalam tabung ikan paus, pun selam, dia ambil sampel itu, ambil sampel ini, ambil apa semua. Dia keluar je, orang Jabatan Agama tunggu. Batal puasa awak. Apa pasal? Awak masuk kerana awak persetubuhan dengan ikan paus. Apa pula saya bikin? Awak masuk ke dalam tabung ikan paus, kan lidi celak awak ikut masuk. Maka batallah puasa awak. Kaedah fiqah ya. Kaedah fiqah ya, kaedah fiqah begitu ya. Baik. Apabila sepasang suami isteri tengah melakukan persetubuhan, tiba-tiba azan subuh. Bang subuh. Aloh, kok dah bang subuh? Peranjat. Jam mati rupanya. Jam mati rupanya. Tak perasan jam mati. Maka apa nak bikin? Puasanya masih boleh diselamatkan. Puasanya masih boleh diselamatkan. Dengan syarat kena buat dua perkara. Segera diunusnya lidi celak dari dalam tabung seraya berniat. Iaitu apa? Niat putus jima'. Tidak cukup setakat diunuskan lidi celaknya saja. Unus tu apa? Tarik keluar. Seperti mengunus keris, mengunus pedang. Yang orang dia tak tahu. Aku unus keris. Itu bukan unus, tu tikam namanya. Kalau unus tu keluar daripada sarungnya. Maka diunusnya lidi celaknya serta merta beserta niat putus jima'. Dua perkara kena buat. Unus dan niat putus jima'. Kenapa kena niat? Sebab sekarang dah bang subuh, dah siang hari. Lidi celak masih berada dalam tabung. Kalau setakat diunus saja, persetubuhan masih berlaku. Batal puasa. Tapi kalau diunus beserta niat putus jima', bermakna ketika dia keluar tu adalah tumpang lalu keluar. Tumpang lalu keluar. Tumpang lalu keluar. Baik, tumpang lalu keluar. Tumpang lalu keluar. Begitu ya. Tetapi kalau dia unus tanpa niat, batal puasanya. Diniat tak diunus. Putus jima' tapi tak diunusnya. Tak sah puasanya. Kerana apa? Dari pagi hari dia sudah lakukan perkara dalam keadaan batal puasa. Begitu. Baik. Apabila sabit seorang melakukan persetubuhan pada siang hari, maka wajiblah atasnya didenda dengan kafarah salah satu daripada 3 kafarah yang tartib. Bukan takhir, bukan pilihan. Iaitu apa? Yang pertama, wajiblah dia merdekakan hamba sahaya. Yang kedua, puasa kalau dia tak mampu, barulah dia puasa 60 hari berturut-turut. Yang ketiga, kalau tak mampu, dia keluarkan 60 cupak makanan untuk fakir miskin 60 orang. Ya. Baik, ini kafarah ialah kafarah tertib, bukan takhir, bukan pilih. Dia tak boleh pilih tau. Yang ada orang dah buat perkara gini senyap-senyap, besok dia pergi kedai Cina, dia beli beras 60 kilo, 60 kati, 60 bungkus, dia bagikan kepada orang-orang fakir miskin. Tak sah. Mesti cari hamba sahaya. Tak dapat hamba sahaya, mesti kena puasa. Cuba puasa 60 hari. 60 hari kena cuba puasa. Kena puasa 60 hari. Tak mampu, sakit, tak mampu, payah kerjanya, tak mampu, badannya jadi lemah, barulah dia boleh keluar cupak. Yang ada orang saja tahu, siapa yang pernah buat demikian, ketahuilah cupak anda tak sah. Selagi anda masih mampu puasa, keluar cupak tidak sah. Dia lepas satu, tak mampu satu, tak mampu satu. Ada melakukan perkara begini, kita nak keluarkan apa, cari hamba saya. Tak ada hamba saya lah ustaz. Cari hamba saya, tak ada. Macam mana saya nak pergi Afrika, baru nak tangkap dia, baru nak jadikan dia hamba saya, kan banyak susah. Banyak susah, tak ada. Okeylah, tak ada hamba saya. Puasa 60 hari berturut-turut tak boleh. Mesti puasa 60 hari. Dah cuba, tak mampu, tak daya, ya, cuba lagi. Kalau dia batal umpamanya, batal dengan sakit yang umpama boleh sembuh, dah hari ke-59 dia puasa, hari ke-60 batal. Kena ulang lagi 60 hari berturut-turut. Kena ulang lagi, ya, kena ulang lagi. Sampai timbul masyakkah dan kepayahan, barulah dia dibolehkan keluar cupak. Tak boleh senang-senang ya. Orang senang-senang ni terus keluar cupak. Tak sah ya. Tak sah terus keluar cupak. Tidak sah. Masih menanggung akan dosanya. Baik. Kalau seorang bertanya sama kita. Ustaz, siang hari pada ketika puasa saya dah melakukan saya telah bersama dengan isteri sampai batal puasa. Apakah kafarah yang saya akan lakukan? Apa kita nak cakap sama dia?
Apa kafarahnya? Jangan sebutkan kafarah dulu. Kena siasat sama ada perkara ini hukumnya jatuh ataupun tidak. Kalau hukumnya tak jatuh, tak kena kafarah apa-apa. Nombor satu kena tanya. Kena tanya. Kita dah baca tentang syarat-syarat wajib puasa. Orang bermukim, orang sihat, orang bukan orang musafir, ya, pada hari-hari yang diwajibkan puasa. Baik, kita tanya sama dia. Wahai saudara, saya tanya, adakah lidi celak masuk dalam tabung? Dan apa yang akan saya cakap ni tentang interview ni adalah dari kitab ada sebut, dan ada di antaranya tu memang saya mengalami sendiri. Orang datang tanya kemuskilan, kita interview sama dia, banyaknya buang kes. Buang kes, tak jadi kes. Kita tanya sama dia, saudara, saya nak tanya, adakah lidi celak masuk dalam tabung? Maka yang ada orang bilang, tak masuk dalam tabung Ustaz. Lidi celak cakap di luar tabung. Lidi celak di luar tabung, keluar mani. Puasanya batal, kena qada, taubat dan istighfar, tapi tak kena kafarah. Kenapa? Tidak ada persetubuhan berlaku. Tidak ada persetubuhan berlaku, maknanya awak punya batal kerana sebabnya batal puasa keluar mani dengan sengaja, bukan kerana lidi celak masuk ke dalam tabung. Tak jadi lidi celak tak masuk dalam tabung. Kadang tanya lagi, Ustaz, perkara ini berlaku begini, lidi celak masuk dalam tabung. Maka tanya sama dia, ya, adakah tu puasa Ramadan? Puasa qada Ustaz? Ataupun puasa nazar? Ataupun puasa Senin Kemis? Ya, tak ada apa-apa. Luar Ramadan, tak ada apa-apa. Luar Ramadan, puasa sunat, setakat batal. Puasa fardu, nazar ke apa, berdosa. Dan kena ulang lagi. Ya. Tapi tak ada kafarah. Ini Ramadan kerana kemuliaan Ramadan. Kafarah ni kerana kemuliaan Ramadan. Ya. Baik. Kalau dia bilang dalam bulan Ramadan, kena tanya lagi, siang ataupun malam. Kena tanya tau, budak-budak sekarang tak faham tau. Banyak budak-budak sekarang tak faham. Bab makan minum aja yang dia tak faham. Ya, kena tanya lagi, siang ataupun malam wahai saudara perkara ini berlaku. Malam Ustaz. Malam ni tak apa-apa. Ada orang tanya ke kom, sekali kita bilang kalau malam tak apa-apa. Oh, malam boleh Ustaz. Malam boleh. Masa akhir dia tak tahu dah kahwin berapa lama, tapi sepanjang bulan Ramadan dia tak buat apa-apa pun. Sebab dia belajar fiqah dengan kawan-kawan aja. Nak kahwin, kawan-kawan bilang, kau bulan puasa hati-hati ya, tak boleh dekat bini ya. Sepanjang bulan puasa tak dekat dengan bini, bertahun-tahun dah puasa. Tak belajar fiqah betul-betul. Malam Ustaz. Malam dia tak ada apa-apa. Dia peranjat dia, malam boleh. Allah. Kau tak belajar fiqah pasal malam tak ada apa-apa. Kemudian tanya lagi, kalau begitu tanya lagi, adakah pada hari itu awak berpuasa ataupun tidak? Kerana yang ada orang sebelum dia lakukan, dia minum air dahulu, dia teguk air dahulu. Dia teguk air. Ada yang orang bilang sama kita tahu, ustaz dia ajar, kalau kau sudah tak sangat melakukannya, kau teguk air dulu. Jadi kau dah batal puasa, kau lakukannya, kau tak kena kafarah. Tak kena kafarah, tetapi kena dosa lebih besar. Dosa nak menipu Allah Ta'ala. Kalau kau bersetubuh dengan isteri, tebus dengan kafarah. Mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa kau. Tetapi kau tetap bersama dengan isteri, tapi kau tak kena kafarah, tapi kau menipu Tuhan. Besar lagi dosanya. Dan tak ada tebusan kafarah. Dan tentu kalau ada tebus, bermakna boleh tertebus sebahagian daripada kesilapannya. Jadi, adakah awak minum air dulu? Tak ada minum air Ustaz. Terus saja. Baik, tanya lagi. Bab syarat-syarat wajib puasa. Saudara, adakah perkara itu berlaku di dalam tempat awak ataupun awak berada di luar negeri ketika musafir? Oh, berlaku di Jakarta. Hari itu saya musafir. Saya keluar rumah sebelum subuh. Jadi bang subuh saya dah sampai KLIA. Naik flight sampai Jakarta pukul 9 pagi. Sampai Jakarta terus bersama dengan isterinya. Tak batal puasa awak, tapi tak kena kafarah. Kerana orang musafir harus tidak berpuasa. Apabila harus tidak berpuasa, haruslah dia membatalkan puasanya dengan apa cara sekalipun. Kalau dia bilang bukan musafir Ustaz, bahkan di tempat saya sendiri, tanya lagi. Kesnya tak boleh sembarang ya, tak kena tanya lagi. Tanya lagi, wahai saudara, adakah pada hari itu awak sihat walafiat ataupun awak sakit? Saya demam Ustaz, pergi klinik, ngeletom, gigil-gigil, pergi klinik. Balik sebelum makan obat, dah dapat obat. Umpamanya, dah dapat obat. Orang sakit harus membatalkan puasa dengan apa cara obat sekalipun. Ya, maka awak batal puasa,
Tidak berdosa kerana awak sakit, namun awak kena qada. Baik. Kalau yang datangnya tanya lagi, kalau yang datang orangnya tua, mau 77 dah goyang. Minta maaf ustaz, pakcik semalam ada lakukan perkara dengan makcik. Apa hukumnya? Tanya pakcik kalau puasa kuat ke tidak? Puasa tak kuat, menggeletor. Puasa tak kuat dia. Umpamanya, kalau puasa pakcik tak kuat, pakcik orang yang harus tidak berpuasa. Kalau harus tidak berpuasa, harus membatalkan puasa dengan apa cara sekalipun. Dalam negeri, siang hari, Ramadan, sihat, tidak lupa, tidak tua, semua sabit. Dia dicelak masuk ke dalam tabung walau tak keluar mani sekalipun, batal puasanya dan kena kafarah, barulah kita sebutkan. Kebanyakan orang tanya sama kita, buang kes. Buang kes. Kerana apa? Tak masuk. Jadi kita tak boleh tahu terus-terus kita bilang, puasa 60 hari. Puasa 60 hari dah puasa, teman-teman, dah 55 baru tanya, oh sekali dekat Jakarta. Jakarta, alamak, yang ustaz tu yang patut kena denda. Pasal apa? Dia dah kasih hukum orang yang salah. Kena begitu ya, kena begitu. Tu bab perkara-perkara membatalkan puasa lantaran persetubuhan. Saya kalau mengajar bab ini, selalu saya bilang, kalau ustaz yang mengajar, ustaz muda-muda pun jangan senyum-senyum, drengesan. Ini hukum, bukan perkara main-main. Bukan perkara main-main. Nanti kadang-kadang kita baca hukum gini, yang ada orang-orang perempuan pun ada ketawa-ketawa. Bukan kita marah, jangan ketawa. Ini hukum. Hukum fiqah. Hukum fiqah. Ya, ini hukum fiqah. Ini hukum fiqah, jadi kita kena tahu bukan perkaranya. Okay, perkara membatalkan puasa yang berikutnya adalah keluar mani. Keluar mani, baik kita sebut situ ya. Satu kafarah untuk satu persetubuhan. Kalau orang melakukan 2-3 persetubuhan dalam bulan Ramadan, hari ketiga, hari keempat, hari ketiga, hari keempat, hari ke-10 umpamanya, 3 kali dalam bulan Ramadan, maka 3 puasa yang batal, maka kena 3 kafarah. 60 hari, 60 hari, 60 hari. Tetapi kalau seorang dah batalkan puasa dengan satu persetubuhan pagi, kemudian diulang lagi, taruhlah sampai 2-3 kali satu hari, tetap kafarahnya satu saja kerana puasa yang batal satu hari. Ya, puasa yang batal satu hari, maka kafarahnya pun satu kafarah sahaja, ya. Begitu ya. Baik, dan jangan minum air dulu. Habis terus lakukan. Jangan minum air dulu dan jangan lakukan. Yang ada orang kok terus minum air dulu. Kerana ustaz saya ajar. Dengan ustaz-ustaznya aku nak kaparahkan. Kalau gitu bukan kaparah, kau kaparatkan. Allah ya. Ajar orang benda yang bukan-bukan, berdosa. Dosa ada tau. Ini semua kadang-kadang orang bertanya sama kita perkara hukum. Ustaznya yang ajar bukan-bukan tau. Tak boleh ya ajar orang yang tidak-tidak ya. Tuhan kau nak dibikin main ya. Hukum Tuhan kau nak dibikin main. Tak boleh ya, tak boleh. Habis cerita. Tak boleh kau nak macam-macam story. Dah terbuat, dilanggar. Ada seorang raja, kalau dalam bulan puasa, dia mesti terlakukan dengan isterinya ataupun gondek-gondeknya. Tapi dia baik pula lapor dengan qadi. Tuan qadi, macam mana beta dah buat gini? Tuan qadi suruh bikin apa? Merdekakan hamba tak? Raja ni kalau suruh merdekakan hamba, hamba dia banyak, beratus hamba sahaya dia. Merdekakan senang. 30 hamba pun dia merdekakan, tak ada apa-apa. Tapi ini qadi nak disiplinkan raja ini. Tuanku patut jatuhkan hukuman. Tuanku kena puasa 60 hari. Tak boleh merdekakan hamba, tak boleh. Untuk tuanku tak boleh. Nak didisiplinkan untuk terus tahun depan baik, tak ada bikin apa-apa lagi. Begitu ya. Pasal apa? Nak didisiplinkan oleh qadi.